Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Nur Khairuddin 11808111. Hari ini saya akan membentangkan satu indikator yang bertajuk Triple Exponential Moving Average, iaitu tema. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya saya dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman saya di atas apa yang saya pelajari di dalam subjek investment yang diajar oleh Profesor Madya Dr. Nur Adli. Selain itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya, ahli keluarga saya, Profesor Madya Dr. Nur Adli dan rakan-rakan di atas bantuan dan sokongan terhadap saya untuk menyiapkan buku ini. Justru saya juga ingin memohon maaf jika ada penulisan saya yang tidak menepati cita rasa pembaca. Apa itu Triple Exponential Moving Average? Tema ialah jenis exponential average yang bertindak balas terhadap harga dengan lebih cepat berbanding moving average yang lain. Ia dikembangkan oleh Patrick Mullo pada tahun 1994 bagi mengatasi isu kelambatan terhadap pelabur dalam membuat keputusan pelaburan. Beliau mendapati dengan mengembangkan gabungan yang unik daripada EMA, iaitu Exponential Moving Average, iaitu Simple, Double dan Triple Exponential Moving Average, ia dapat mengurangkan perbezaan antara indikator dan tindak balas terhadap harga. Oleh itu, tema hanya terdapat dalam beberapa platform pelaburan kerana ia adalah indikator yang khusus. Tema mempunyai beberapa kelebihan, iaitu indikator tema dapat mengenali arah trend. Yang kedua, ia juga dapat memberi isyarat perubahan harga trend jangka pendek. Yang ketiga, tema dapat membantu pelabur untuk mencari tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Walaupun ia mempunyai banyak kelebihan, ia juga mempunyai sedikit kelewatan dalam indikator. Ini bermaksud jika harga itu bertindak dengan lebih cepat, indikator mungkin tidak segera merubah garisan. Selain itu, ia juga akan memberikan satu isyarat yang palsu. Ini merupakan salah satu daripada kelemahan tema. Seperti indikator yang lain, indikator tema juga mempunyai isyarat asas, iaitu harga silang. Harga silang bermaksud apabila harga menembusi garisan tema, ia akan memberi isyarat keluar atau masuk dalam arah yang tertentu. Terdapat dua jenis isyarat tema, iaitu bullish cross dan bearish cross. Apa itu bullish cross? Bullish cross terjadi apabila harga menembusi indikator tema. Hal ini akan menunjukkan harga akan mula meningkat mengikut arah lingkaran itu. Carta di atas menunjukkan selepas overcross tema, harga akan mula meningkat mengikut arah cross itu. Dengan kata yang lebih mudah, apabila harga penutup berada di atas garisan tema, ia akan menunjukkan harga akan mula meningkat. Yang kedua, bearish cross. Bearish cross terjadi apabila harga penutup berada di bawah indikator tema. Hal ini akan menjangkakan harga akan mula menurun dan ia memberi isyarat kepada pelabur untuk keluar daripada kaunter tersebut. Apabila kita lihat di dalam carta yang ditunjukkan di dalam page 15 ini, bearish cross menunjukkan harga penutup berada di bawah indikator. Hal ini akan menunjukkan harga akan mula menurun mengikut arah cross itu. Bagaimana hendak mengira tema? Formula tema ialah 3 kali dengan EMA 1 tolak dengan 3 kali dengan EMA 2 tambah dengan EMA 3. EMA ialah Exponential Moving Average. Cara-caranya ialah yang pertama,
sila pilih tempoh loopback. Yang kedua, untuk mendapatkan EMA1, kira EMA daripada tempoh loopback yang telah dipilih tadi. Untuk mendapatkan jumlah EMA2, kita haruslah mengira EMA daripada EMA1. Gunakan tempoh loopback yang sama seperti pengiraan EMA1. Ini adalah cara untuk mengira EMA2. Yang ketiga, untuk mendapatkan EMA3, kita hendaklah mengira EMA daripada EMA2. Pastikan anda menggunakan loopback yang sama seperti sebelum ini. Setelah mendapat kesemua jumlah EMA1, EMA2 dan EMA3, anda masukkan di dalam formula tersebut dan selesaikan. Bagi mendapatkan nilai EMA, kita haruslah mengetahui cara mengira SMA. SMA merupakan Simple Moving Average. Formula SMA ialah N, iaitu bilangan hari dalam sesuatu tempoh tolak dengan jumlah tempoh. Jumlah tempoh ialah jumlah tutup harga stok dalam tempoh itu. Bahagi dengan N. N ialah bilangan hari dalam sesuatu tempoh. Okey, yang kedua, untuk mendapatkan EMA, kita haruslah kira peganda untuk timbangan EMA, iaitu 2 bahagi dengan selected time period tambah 1. Selesai step yang pertama dan kedua, step yang ketiga ialah kira EMA semasa. EMA ialah harga T, iaitu harga hari ini, kali dengan K tambah EMAY, iaitu EMAY ialah EMA yang semalam, kali dengan K tolak 1. Saya ulang balik. T merupakan hari ini, iaitu harga hari ini. Y, EMAY ialah EMA semalam. N ialah hari dalam EMA. Dan K ialah 2 bahagi dengan N tambah 1. Apakah indikator yang sesuai untuk digabungkan bersama tema? Terdapat 2 indikator yang sesuai yang patut digabungkan dengan tema, iaitu volume indicator dan yang kedua volume weighted moving average, iaitu VWM. Apa yang akan terjadi jika kita gabungkan tema bersama dengan volume indicator? Okey, apabila kita gabungkan kedua-dua indikator ini, kita akan mengambil isyarat yang merangkumi volume trading. Hal ini kerana apabila volume itu tinggi, pasaran akan meningkat. Jika volume itu rendah, harga akan mendata dan tidak trend. Ini adalah salah satu punca isyarat tema cenderung gagal. Okey, garisan hijau merupakan TMA 50 dan volume indicator ialah bar hijau dan merah yang berada di bawah carta tersebut. Okey, harga yang mendata terjadi apabila volume yang rendah. Harga yang mendata ialah bermakna harga sekata sahaja. Gabungan yang kedua ialah TMA dan Volume Weighted Moving Average, VWMA. VWMA ialah suatu Standard Moving Average. Ia merupakan satu gabungan yang baik. Kebiasaannya kita akan menggunakan nilai VWMA adalah sebahagian daripada nilai tema. Contohnya seperti apabila kita menggunakan tema 50, nilai VMA kita akan menggunakan 25, iaitu sebahagian daripada 50. Okey, jika kita lihat di dalam carta, contoh carta ini, apabila berlaku persilangan di antara TMA dan tema, harga akan dijangka untuk meningkat. Dan harga akan mula menurun apabila nilai
apabila harga penutup berada di bawah indikator VWMA. Kebiasaannya, pelabur akan mula masuk apabila indikator tema bersilang dengan indikator VWMA dan mula keluar daripada kaunter itu apabila harga penutup berada di bawah garisan VWMA. Mengapa perlu ada gabungan? Hal ini kerana tema boleh menghasilkan isyarat palsu. Kerana crossover mungkin tidak akan menghasilkan pergerakan yang berterusan selagi harga berada pada range bound. Hal ini akan terjadi apabila harga terlihat berulang-alik. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan tema di dalam trading view. Yang pertama, pilih mana-mana kaunter yang hendak disaring di carian. Setelah anda mendapat kaunter yang hendak disaring, sila tekan ciri carta berciri penuh. Langkah yang ketiga ialah tekan petunjuk dan strategi untuk menambah indikator. Okey, ini adalah simbol petunjuk dan indikator. Cara yang keempat ialah pilih indikator triple exponential moving average. Yang kelima, pilih tetapan untuk menukar panjang. Nota, panjang ialah tempoh masa yang hendak digunakan. Kebiasaannya, indikator tema menggunakan 50 period. Selain itu, anda juga boleh menukar warna garisan dan garisan di tetapan. Okey, plot adalah menunjukkan untuk kita menukar warna garisan. Anda boleh pilih mana-mana warna yang anda suka. Line ialah cara untuk kita tukar bentuk garisan. Kita boleh pilih antara garisan ataupun bar dan sebagainya. Bagaimana hendak mentafsir atau menganalisis suatu carta dengan menggunakan indikator tema. Okey, ini merupakan salah satu contoh daripada counter Lotte Chemical. Yang pertama, label yang pertama menunjukkan isyarat masuk bagi pelabur apabila berlaku bullish cross, iaitu harga penutup berada di atas indikator tema. Harga akan meningkat mengikut arah trend jika kerana ia berlaku bullish cross. Harga akan meningkat sehingga berlaku bearish cross, iaitu pada label yang kedua. Bullish cross adalah harga penutup berada di bawah indikator tema. Label 2 juga menunjukkan isyarat keluar kepada pelabur bagi mengelakkan kerugian. Jika kita lihat di jangka yang panjang, label 3 menunjukkan berlaku bullish cross. Bullish cross ialah harga penutup berada di atas indikator tema dan merupakan isyarat masuk bagi pelabur. Harga akan mula meningkat mengikut arah trend sehingga berlaku bearish cross, iaitu pada label yang keempat. Jika kita lihat pada label yang keempat, berlaku beberapa persilangan di antara indikator yang hanya selang 1-2 bar. Di sini kita hanya mengambil isyarat yang pertama, iaitu bearish cross, dan mengabaikan isyarat yang kedua, iaitu bullish cross. Okey, kotak biru ini menunjukkan keuntungan yang diperolehi oleh pelabur jika masuk pada label yang label 1 dan keluar pada label yang kedua. Contoh yang kedua adalah daripada counter Taufik Industry dengan menggunakan indikator tema dan volume indicator. Label 1 menunjukkan harga yang mendatar. Hal ini kerana volume yang rendah. Apabila volume rendah, kita akan mengabaikan segala isyarat bullish ataupun bearish cross sehingga berlaku volume tinggi. Label yang kedua menunjukkan volume yang tinggi.
Volume yang tinggi memberi isyarat bahawa harga akan mula meningkat mengikut arah bullish cross. Pada label yang ketiga, berlaku bullish cross. Bullish cross merupakan satu isyarat masuk bagi pelabur. Hal ini kerana harga penutup berada di atas garisan tema. Harga akan mula meningkat sehingga berlaku harga penutup berada di bawah indikator tema yang dikenali sebagai bearish cross. Selepas berlaku bearish cross, harga penutup akan berada di atas indikator tema yang dikenali sebagai bullish cross yang seperti yang dilabelkan pada label yang kelima, dan harga akan dijangka mula meningkat dan mengabaikan isyarat bearish yang berada selang dua daripada indikator bullish yang label yang kelima itu tadi. Okey, kotak biru menunjukkan keuntungan yang diperolehi oleh pelabur jika masuk pada isyarat yang ketiga dan keluar pada isyarat yang keempat. Contoh yang terakhir ialah pada kaunter BIMB dengan menggunakan gabungan antara indikator tema dan indikator VWMA. Garisan biru merupakan indikator VWMA 25 dan garisan hijau merupakan indikator tema 50. Label 1 menunjukkan persilangan di antara garisan tema dan VWMA. Ia menunjukkan isyarat masuk bagi pelabur. Persilangan ini haruslah berlaku pada bullish cross kerana ia akan menjangka harga akan mula meningkat. Pada label yang kedua, berlaku bearish cross pada garisan tema. Kita akan mengabaikan isyarat ini kerana ia hanya bersentuh pada tema dan tidak bersentuh pada garisan VWMA. Pada isyarat yang ketiga, berlaku bearish cross pada garisan VWMA dan merupakan isyarat keluar bagi pelabur. Bearish cross adalah harga penutup berada di bawah garisan VWMA. Okey, kotak biru menunjukkan keuntungan yang diperolehi oleh pelabur jika masuk di isyarat yang pertama dan keluar pada isyarat yang ketiga. Okey, di akhir ini saya selitkan juga nota ringkas tentang apa itu triple exponential moving average. Okey, mari kita recap balik apa yang telah saya terangkan. Yang pertama, tema adalah salah satu jenis daripada EMA dan memberi isyarat yang lebih cepat berbanding dengan moving average yang lain. Ia mempunyai kelebihan iaitu mengenal pasti arah trend, memberi isyarat perubahan trend jangka pendek dan mencari sokongan dan rintangan yang berpotensi. Ia juga mempunyai kelemahan iaitu memberi isyarat yang palsu dan mempunyai gerakan yang perlahan apabila harga bergerak dengan lebih cepat. Formula tema ialah 3 kali dengan EMA 1 tolak 3 kali dengan EMA 2 tambah EMA 3. Okey, tema ini memberi dua isyarat iaitu bullish cross dan bearish cross, dan isyarat ini merupakan isyarat yang sama yang digunakan oleh moving average. Okey, terdapat dua gabungan yang terbaik untuk digabungkan dengan tema iaitu tema bergabung dengan volume indicator dan yang kedua tema bergabung dengan volume weighted moving average iaitu VWMA.
Kesimpulannya, triple exponential moving average adalah satu indikator yang bagus dalam menyaring mana-mana kaunter hal ini kerana ia memberi isyarat yang lebih pantas berbanding indikator moving average yang lain. Akhir kata, jika kita ingin melabur dalam pelaburan, belajarlah ilmu-ilmu pelaburan sebelum masuk dalam pelaburan bagi mengelakkan kerugian yang banyak. Dan berlaburlah di dalam kaunter-kaunter syariah agar DDAD, iaitu dunia dapat, akhirat dapat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.